Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita ya dengan bab yang pertama, iaitu fungsi. Okey. Jadi dalam siri video yang pertama ini ya, kita lihat dulu. Okey, kita akan mempelajari pada hari ini tajuk fungsi, di mana standard kandungannya iaitu 1.1, iaitu fungsi. Standard pembelajarannya ada dua perkara di sini. Yang pertama iaitu menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda, dan yang kedua menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Manakala objektif pembelajaran kita dalam siri video yang pertama ini, yang pertama memahami konsep fungsi dalam kehidupan seharian. Yang kedua, mendefinisi fungsi dan mewakilkan fungsi dalam bentuk grafik. Yang ketiga, menentusahkan fungsi menggunakan ujian garis mencancang. Dan yang keempat, menentukan objek, image, domain, julat dan kodomain. Okey, boleh bersedia semua? Baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan dengan melihat slide yang pertama ini. Dalam slide pertama ini menunjukkan contoh konsep fungsi dalam konteks persekitaran. Baik, di sini diberikan gambar raja seorang pekerja yang telah diberikan gaji sebanyak RM80 sehari. Di mana di sini dinyatakan bahawa bilangan hari bekerja adalah X hari, dan dinyatakan bahawa jumlah gaji sama dengan Y. Jadi nampaknya di sini yang perlu kita fikirkan ialah antara X, Y dan 80 ini, okey, kita boleh binakan suatu hubungan cuba anda binakan hubungan antara X, Y dan juga RM80 ini. Jadi pastinya kita boleh tulis seperti ini, iaitu Y sama dengan 80X. Boleh faham kan? Baiklah, kita lihat satu contoh lagi. Ini adalah peniaga durian. Durian ini telah dijual dengan harga RM12 sebiji, dan bilangan durian yang dijual iaitu X biji. Okey, kemudian jumlah harganya adalah Y. Okey, sama juga di sini kita dapat binakan hubungan antara X, Y dan juga RM12 ini. Maka kita dapat tulis seperti ini, iaitu Y sama dengan 12X. Betul kan? Baik. Jadi maknanya di sini kan, apa yang dapat kita lihat ada beberapa entiti yang boleh kita gabungkan sekali untuk membentuk suatu hubungan yang seumpama ini. Dan hubungan seperti ini dikenali sebagai fungsi. Nampak tak? Okey. Bila sebut perkataan fungsi ni, anda jangan salah faham dari segi maksud bahasa. Fungsi dalam maksud bahasa Melayu lain artinya. Sebagai contoh, kita kata macam ni. Kamu sebagai ketua kelas ni tak berfungsi lah. Katalah kamu macam tu kan. Ataupun kamu tanya macam ni. Saya nak tanya, apakah fungsi kamu sebagai pengawas pusat sumber sekolah? Kata. Ataupun cuba kamu lihat, saya rasa tombol pintu tu tak berfungsi lah. Nampak Jadi itu adalah maksud fungsi dalam bahasa Melayu biasa. Tetapi dalam matematik ni, fungsi itu adalah satu perkataan yang mempunyai maksud yang tersendiri dalam konteks matematik. Tidak ada kaitan dengan maksud bahasa. Boleh faham semua? Okey. Baiklah para pelajar sekalian, kita lihat slide yang seterusnya. Dalam slide ini menunjukkan fungsi dalam bentuk grafik. Okey, kita kembali semula ke contoh persekitaran tadi, iaitu peniaga durian ini menjual durian dengan harga RM12 sebiji, dan dapat kita binakan iaitu tadi Y sama dengan 12X tadi. Baik, perihal ini okey, kita boleh nyatakan seperti yang anda lihat di sini, iaitu gabungan dua set di sini, iaitu set X dan juga set Y. Okey, set X ini kita tulis sebagai 1, 2, 3 mewakili bilangan biji durian itu, dan set Y ini mewakili jumlah jualan dia. Okey, jadi nampaknya di sini 1 dipetakan kepada 12 memberi maksud di sini kalau satu biji durian dia, maka jumlah harganya ialah RM12. Kalau 2 biji durian, maka harganya ialah RM24. Begitulah untuk
3 biji durian, maka harganya ialah RM36. Nampaknya di sini kita boleh wakilkan fungsi ini ke dalam bentuk gambar rajah seperti ini, dan gambar rajah ini dikenali sebagai gambar rajah anak panah ya. Okey, jadi maknanya kat sini fungsi ini dapat kita terjemahkan ke dalam bentuk grafik yang dikenali sebagai gambar rajah anak panah. Macam itulah Okey, seterusnya selain daripada tu, fungsi juga boleh kita nyatakan dalam bentuk graf. Selalunya bila kita sebut graf, kita terbayanglah dalam fikiran kita iaitu paksi X paksi Y, dan kita akan dapat lukiskan graf dalam bentuk garis lurus ke, dalam bentuk lengkungan kan. Itulah yang terpancar dalam fikiran kita. Tapi jangan pelik. Jangan pelik Ini kali pertama kita melihat graf seperti ini. Apa yang peliknya di sini? Graf ini bukan merupakan satu garis lurus ataupun satu lengkungan, tetapi graf ini merupakan graf titik. Nampak? Graf ini adalah titik-titik saja Okey, paksi X ini mewakili bilangan biji durian manakala Y merujuk kepada jumlah jualan dia Jadi maknanya sama saja kita baca di sini, satu biji durian maka harganya ialah RM12, manakala 2 biji durian harganya ialah RM24. Begitulah untuk 3, RM36. Nampak tak bahawa kita dapat nyatakan di sini fungsi ini dalam bentuk grafik yang kita kenali sebagai bentuk graf. Jadi kesimpulannya di peringkat ini ialah suatu fungsi itu dapat kita wakilkan dalam bentuk grafik, iaitu sama ada dalam bentuk gambar rajah anak panah ataupun kita wakilkan sebagai graf. Macam itulah. Boleh semua Okey. Baiklah para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya Okey, di sini kita nak cuba bandingkan dua fungsi ini. Kalau anda lihat di sini Okey, contoh yang pertama tadi, peniaga ini menjual durian dengan harga RM12 sebiji. Fungsi ini kita wakilkan ke dalam bentuk graf yang kita panggil sebagai graf titik Okey, cuba kita lihat situasi yang kedua, iaitu pekerja ini diberikan RM5 untuk kerja lebih masa dalam masa 1 jam Jadi dapat kita wakilkan seperti mana gambar rajah ataupun graf yang kamu lihat di sini Okey, kita lihat di sini apakah sebenarnya perbezaan antara dua fungsi ini. Kenapa di sini graf titik-titik, manakala dalam konteks yang kedua ini graf bersambung Kenapa jadi sedemikian? Baik, kita lihat di sini Untuk fungsi yang pertama, buah durian ini di sini menunjukkan bahawa buah durian ini tidak dijual dalam bentuk perpuluhan durian ini tidak dijual dengan 2.5 contohnya. Maknanya kalau kamu minta kan, Toke mau beli durian berapa kamu mau? Saya mau 2.5 biji Toke. Jadi 2 biji setengah Toke durian tu tak bagilah. Kan? Apatah lagi kalau kamu kata saya nak beli 2.7 biji. Lagi dia pun pelik dalam erti kata lain, dalam konteks ini X ini tidak melibatkan perpuluhan Okey, berbeza dengan fungsi yang kedua ni. Di sini X menunjukkan bilangan jam. Jadi bilangan jam ini boleh perpuluhan dia boleh bekerja 1 jam, dalam 1 jam dia dapat RM5. Dia boleh bekerja lebihan 2 jam ataupun dia boleh bekerja untuk lebihan masa 2.5 jam. Kalau 2.5 jam dia akan dibayar sebanyak RM12.50. Macam itulah. Jadi maknanya dalam konteks fungsi yang kedua ni, jadi X ini boleh bernilai perpuluhan. Kan itulah sebabnya kenapa graf ini merupakan garis yang bersambung yang membentuk garis lurus seperti ini. Itulah bezanya dan kedua-duanya adalah fungsi. Jadi fungsi yang pertama seperti ini dikenali sebagai fungsi diskret manakala fungsi yang kedua ni dikenali sebagai fungsi selanjar. Jadi kalau ditanya apakah beza antara fungsi diskret dan juga fungsi selanjar, fungsi diskret tidak melibatkan perpuluhan, manakala fungsi selanjar melibatkan perpuluhan. Macam itulah Okey. Baiklah para pelajar sekalian, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Dalam slide yang seterusnya ini kita akan mendefinisi fungsi
Okey, apa itu fungsi? Dan kita lihat di sini, ini adalah fungsi-fungsi yang dinyatakan dalam bentuk grafik ya. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang dikatakan sebagai fungsi ya. Baik, setiap unsur dalam set X dipetakan kepada hanya satu unsur dalam set Y. Okey, di sini setiap unsur. Maksud unsur apa? Okey, kita lihat dalam set X ini. Set itu maksudnya satu grup lah, satu kumpulan, set X. Dalam set X ini adanya 1, 2 dan 3 kan. Jadi 1, 2, 3 itu dikenali sebagai unsur. Okey, jadi setiap unsur dalam set X ini dipetakan. Dipetakan ni istilah lain dikatakan dipadankan. Kalau bahasa Inggeris kita kata maps to. Maknanya di sini 1 ini akan dipadankan dengan 12. 2 ini akan dipetakan kepada 24. Nampak tak? Jadi 3 akan dipetakan kepada 36. Faham maksud dipetakan tu? Baik, kalau kita lihat kepada graf titik ni pun sama. 1 akan dipetakan kepada 12. 2 akan dipetakan kepada 24. Jadi kita lihat di mana titik itu dinyatakan. Begitu juga untuk graf ataupun fungsi yang selanjar ni. Contohnya di sini 1 akan dipetakan kepada 5, 2 akan dipetakan kepada 10 dan seterusnya. Nampak Itu maksud dipetakan. Baik, kita tengok sekali lagi di sini, setiap unsur dalam set X dipetakan kepada hanya satu unsur dalam set Y. Okey. Jika ianya memenuhi definisi ini, maka itu adalah suatu fungsi. Okey, untuk memahami lebih mendalam lagi, kita lihat slide yang seterusnya ya. Baiklah para sekalian, untuk slide yang seterusnya ni, kita lihat di sini ada 4 gambar rajah anak panah ya, seperti ini. Dan bila anda jumpa gambar rajah seperti ini, anda jangan sangka dianya mesti fungsi ya. Tidak. Gambar rajah anak panah ini belum tentu dia suatu fungsi. Dia akan satu fungsi jika memenuhi takrifan yang diberikan ya. Okey, jadi kita tengok sekali lagi definisinya, iaitu setiap unsur dalam set X dipetakan kepada hanya satu unsur dalam set Y. Baik, kita lihat gambar rajah yang pertama. Didapati setiap unsur dalam set X ini ada padanannya, nampak tak? Walaupun di sini kan set Y ini kita dapati adanya 4 di sini ya. 4 ini tidak dipadankan dengan mana-mana unsur dalam set X kan. Yang tu tak mengapa Yang penting dalam set X ini kesemuanya dipadankan dengan hanya satu dalam set Y ya. Oleh itu, gambar rajah anak panah yang pertama ini merupakan suatu fungsi. Baik, kita lihat yang bawah ni pula. Baik, adakah ini fungsi ataupun bukan fungsi? Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Sebabnya terdapatnya di sini salah satu unsur dalam set X ini dipadankan dengan 2 unsur dalam set Y. Di sini telah menyanggah definisi ini iaitu dalam definisi dikatakan bahawa dipetakan kepada hanya satu unsur dalam set Y, tetapi di sini dipetakan kepada lebih daripada satu unsur dalam set Y, maka dia bukan fungsi. Okey, kemudian seterusnya untuk gambar rajah yang ketiga ni, adakah dia fungsi? Jawapannya ya, dia fungsi. Macam mana? Ya, kita perhatikan di sini setiap unsur dalam set X ini dipadankan. Dipadankan dengan hanya satu unsur dalam set Y. Nampak tak? Oleh itu dia memenuhi definisi fungsi, maka gambar rajah anak panah ini menunjukkan suatu fungsi. Okey, seterusnya bagaimana dengan gambar rajah anak panah yang keempat ini? Ini terang nyata lagi bersuluh dan dia bukan fungsi Kenapa bukan fungsi? Kerana salah satu daripada unsur yang ada dalam set X ini tidak dipadankan dengan mana-mana Okey, berdasarkan kepada definisi dinyatakan bahawa setiap unsur dalam set X dipetakan tapi terdapatnya satu unsur dalam set X tidak dipetakan pada mana-mana unsur dalam set Y, maka ini adalah bukan fungsi. Boleh baiklah para sekalian, untuk slide yang seterusnya ni, dalam slide seterusnya ni dapat anda lihat di sini ialah graf fungsi iaitu fungsi yang diwakilkan dalam bentuk graf.
Okey, tetapi bila kamu lihat graf seperti ini, belum tentu graf-graf ini semuanya adalah fungsi. Jadi untuk menentukan sama ada graf yang diberikan ini merupakan satu fungsi ataupun bukan, kita menggunakan apa yang dipanggil sebagai ujian garis mencancang. Okey, apa dia garis mencancang? Garis mencancang ialah garis yang menegak, iaitu garis yang selari dengan paksi Y. Manakala garis yang selari dengan paksi X itu dikenali sebagai garis mengufuk, ya. Okey, caranya bagaimana? Anda ambil pembaris, ya. Anda ambil pembaris dan cuba letakkan pembaris anda itu supaya berada pada kedudukan selari dengan paksi Y. Ya, panduannya di sini, ya. Graf ini merupakan suatu fungsi jika garis mencancang memotong graf hanya pada satu titik. Jadi di sini graf yang pertama, ya. Kalau kita letakkan pembaris di sini, dia akan bersilang pada satu titik di sini. Kalau kita letak garis pembaris itu di mana-mana sahaja, iaitu asalkan dia selari dengan paksi Y, iaitu garis mencancang, didapati garis lurus itu memotong graf ini hanya pada satu titik, maka graf itu merupakan suatu fungsi. Baiklah, untuk graf yang kedua di sini. Kalau kita letakkan pembaris dan kita binakan suatu garis mencancang, didapati ia akan bersilang ataupun memotong graf pada satu titik saja, maka ini adalah fungsi. Bagaimana graf yang seterusnya? Di sini nampak jelas bahawa garis mencancang ini dia bersilang ataupun memotong graf pada dua titik. Sekiranya dia memotong pada lebih daripada satu titik, maka graf ini bukan fungsi. Nampak lihat sini? Okey, seterusnya untuk graf yang seterusnya ni bagaimana? Di sini kalau kamu perhatikan, ya, adanya satu garis putus-putus di tengah sini yang melalui X sama dengan 1. Graf ini menunjukkan bahawa graf yang berwarna merah ini, ya, di bawah ini, ya, dia tidak akan bersilang dengan garis X sama dengan 1 tadi. Dia hanya menghampiri sahaja. Tak sampai bersilang. Begitu juga di bahagian atas di sini, graf ini hanya menghampiri sahaja garis X sama dengan 1 ini. Baiklah, jika kita lukiskan garis lurus mencancang di sini, kita dapati garis ini hanya bersilang pada satu titik saja, walau garis itu berada di mana sekalipun. Oleh itu, graf ini juga merupakan suatu fungsi. Baik, akhir sekali, bagaimana dengan bulatan ini? Di sini jelas dapat kita lihat bahawa garis mencancang ini bersilang ataupun memotong graf pada dua titik, maka ini bukan fungsi. Baik, dapat lihat di sini bahawa bila kita lihat suatu graf, belum tentu graf yang kita lihat itu merupakan suatu fungsi. Dia mungkin fungsi, mungkin bukan fungsi. Jadi bagaimana cara untuk kita menentukannya sama ada fungsi atau bukan? Menggunakan ujian garis mencancang. Okey, boleh faham? Baiklah para baik sekalian, untuk slide yang seterusnya, di sini kita akan mempelajari maksud objek, image, domain, kodomain dan juga julat. Okey, diberikan di sini satu fungsi diskrit yang dinyatakan dalam bentuk gambar rajah anak panah. Dalam fungsi ini, apa dapat kita lihat? A dipetakan kepada 1, B dipetakan kepada 2, manakala C dipetakan kepada 3. Dan 4 ini tidak ada pasangan dia, tetapi ini merupakan fungsi walaupun 4 ini tidak dipadankan dengan mana-mana unsur dalam set A, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini. Baik, apabila kita katakan A dipetakan kepada 1 dan A ini dikenali sebagai objek. Manakala 1 ni dikenali sebagai image. Okey, jadi kalau ditanya apakah image kepada B, jawapannya adalah 2. Jadi kalau ditanya apakah objek kepada image 3, jawapannya ialah C. Okey. Seterusnya, dalam bulatan kuning ni, A, B dan C. A, B dan C ni apa dia? A, B dan C ni merupakan set objek-objek. Kan? Jadi set objek-objek ini dikenali sebagai domain.
Okey, seterusnya di sini di-highlightkan 1, 2 dan 3 iaitu set image. Ini semua adalah image-image ya. Jadi set image ini dikenali sebagai julat. Okey, dan akhir sekali keseluruhan dalam set B ini termasuk sekali dengan 4 ya. 1, 2, 3 dan 4 ini dikenali sebagai kodomain. Okey. Jadi bila anda ditanya apakah domain dalam fungsi ini, maka beginilah cara untuk kamu tulis ya. Domain sama dengan tuliskan di sini gunakan kurungan bermuncung di sini ya. Maka senaraikan A, B dan C. Tulis seperti ini ya. Kalau anda diminta untuk menyatakan julat, maka julat sama dengan kurungan bermuncung 1, 2, 3, tutup kurungan seperti ini. Begitulah juga untuk kodomain ya. Okey, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, seterusnya untuk fungsi selanjar kita tengok graf yang pertama jadi domainnya ada di mana? Domainnya berada di paksi X ya. Jadi sebagai tips di sini bila sebut domain merujuk kepada paksi X, manakala julat merujuk kepada paksi Y. Okey. Untuk graf yang pertama di sini, domainnya terletak antara A hingga B, maka kita tulis seperti inilah, iaitu X kurang daripada B, X lebih daripada A. Okey, ini adalah domainnya. Okey, manakala julat merujuk kepada paksi Y. Didapati di sini nilai Y ini kurang daripada Q dan lebih daripada P, maka julatnya ditulis seperti ini iaitu Y lebih kecil daripada Q, lebih besar daripada P. Ini adalah julat. Okey. Baik, kalau kita lihat graf yang kedua ni, di mana domain dia? Domainnya berada di sini. Ingat bila sebut domain merujuk kepada paksi X. Okey, ditulis seperti ini iaitu X kurang daripada B, lebih daripada kosong. Okey, manakala julat pula. Julat merujuk kepada paksi Y. Bahagian graf paling tinggi di sini ialah Q. Okey, dan bahagian paling rendah graf ini ialah P. Oleh itu julatnya antara P hingga Q yang ditulis seperti ini iaitu Y kurang daripada Q, lebih daripada P. Okey. Itulah dia domain dan julat bagi fungsi selanjar. Baiklah para pelajar sekalian, dengan itu maka tamatlah pembelajaran kita dalam siri video kali ini. Di sini cikgu tinggalkan latihan untuk kamu buat, iaitu soalan daripada buku teks muka surat 11 latihan intensif 1.1, soalan nombor 1, 2 dan juga 3. Okey, kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.